untuk hari ini. Ya, di mana inilah kemenangan yang mereka perlukan. Kalau pasukan RRQ Hoshi mendapatkan mata yang kedua, agak sikit sukar kepada mereka. Tapi ya, reverse sweep masih lagi boleh dilakukan. Rival bermain link ketika ini. Untuk pasukan RRQ Hoshi, apa yang mereka perlu berwaspadakan adalah bagaimana late game damage daripada pasukan Todak ini Korgi, iaitu Rival dan juga Cloud dekat fasa lagi. Ya, jadi mereka memberikan fokus lebih lagi kepada pick off terlebih dahulu yang akan digalas oleh Yumski Moon dekat sini untuk mencari mangsa-mangsa yang mudah. Mereka perlu melakukan rotasi dengan begitu pantas, tetapi lihat mereka nampaknya telah pun bergerak kepada kawasan jungle untuk mencari di manakah positioning Albert terlebih dahulu sebelum bergerak kepada bahagian atas. Sebelum mereka bergerak ke bahagian atas, tapi lihatlah kedudukan Yumski juga sebenarnya akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu di manakah kedudukan pasukan RRQ yang lain. Albert berada dekat bahagian atas, Rival juga memilih untuk melakukan pergerakan cermin tersebut berada dekat bahagian bawah dan terus saja akan melakukan farming terlebih dahulu dekat fasa early game ini. Kita masih lagi menyaksikan bagaimana dekat bahagian tengah ini Vin akan terkena sedikit serangan terlebih dahulu tapi masih lagi mampu untuk melarikan diri. Ciku guys, trade HP yang agak besar sebenarnya dekat bahagian bawah sebentar tadi ditolong oleh Clay. Nampak seperti menghadapi sedikit masalah walaupun dua berhadapan dengan satu. Dan untuk penonton, jangan lupa dapatkan kod di bawah ini untuk mendapatkan habuan anda. Dan sekarang ini Momo di bahagian atas, lihat bagaimana pasukan Kyoshi adalah untuk memastikan lane EXP, lane R7 dimenangi terlebih dahulu. Dan ini akan membenarkan mereka melakukan rotasi kepada kawasan yang lain dengan lebih mudah lagi. Mereka nak dapatkan turtle sebenarnya sebabkan bagaimana R7 hampir untuk mendapatkan level 4 nak dibandingkan dengan Momo masih lagi jauh perjalanannya untuk mengumpulkan EXP tersebut. Jadi Skylar akan fokuskan kepada farming terlebih dahulu. Turtle sepertinya akan ditarik oleh Yumski yang bermain dengan lebih bijak ketika ini untuk memperlahankan pergerakan pasukan RRQ. Tetapi lihat di manakah positioning Moon bersedia untuk melakukan serangan hendap. Tetapi kita melihat bagaimana Vin memberikan tekanan yang tinggi kepada Rival. Rival dengan setengah nyawa perlu bermain dengan berhati. Tetapi Ciku guys. Blazing duet sebentar tadi telah pun dilepaskan terlebih dahulu Skylar. Nyawa sangat rendah ketika ini tapi datangnya Rival daripada arah belakang menusuk Skylar dan first skill didapatkan terlebih dahulu tapi Vin datang ketika ini untuk memberikan serangan balas terlebih dahulu tapi Ciku guys tidak menggunakan battle mirror image untuk melarikan diri. Dia guna tepat pada waktunya dan bye-bye Vin. Cuba untuk mengajar dan Rival juga akan berjaya untuk menyelamatkan diri. Vin terpaksa mencari mana satu tetapi kedudukannya terlepas daripada gigitan beliau. Dan bagaimana juga Hayabusa yang digunakan oleh Albert sebentar tadi ditumpangkan flanking dan kesabaran Moon yang menunggu sebenarnya membuahkan hasil yang sangat-sangat besar. Turtle yang pertama akan dimulakan ketika ini Kak Kori. Ya, Turtle terus saja dimulakan. Albert mungkin akan cuba untuk memikirkan saingan, nampaknya tidak menyedari di mana Todak lebih bersedia menjadi Turtle yang percuma untuk pasukan Todak. Permulaan yang baik untuk pasukan daripada negara Malaysia ketika ini. Yumski cuba untuk melakukan serangan kepada Vin terlebih dahulu. Sepakan flicker hello TikTok ketika ini dan dilompatkan ke udara. Vin akan ditumpangkan buat pertama kalinya. Pick off yang cukup kemas, tak sempat nak bernafas daripada Vin sebentar tadi. Tetapi sahabat sebentar, sekarang ini kita melihat Ciku guys tak ada masalah untuk menghadapi Skylar. Dan Moon begitu di bahagian atas, Momo satu berhadapan dengan dua masih lagi berdiri teguh. Ya, mampu untuk mempertahankan tak ada di bahagian atas ketika ini untuk pemain EXP lane. Vin akan berhadapan dengan Yumski kali ini nampak lebih selesa pada early game dan dibandingkan dengan apa yang ditampilkan dekat fasa ataupun game first tadi. Saya suka pertukaran yang dilakukan oleh Todak dekat sini. Melihat di mana Skylar perlu diberikan tanda hormat, cara beliau positioning, di mana micro skill beliau adalah sangat tinggi. Mereka menugaskan Ciku untuk menghadapi beliau dan nampaknya ianya membuahkan hasil buat ketika ini. Ya, hanya perlu membersihkan minion saja untuk Ciku guys. Diperlukan lebih banyak masa sebenarnya untuk keluarkan damage walaupun ketika ini berjaya untuk kumpulkan 2 assist terlebih dahulu dan Ciku guys juga mendapatkan highest kill in M series dengan 225 kill. Walaupun masih lagi tiada kill untuk game kali ini, sabar sebentar pastinya menantikan saat pada fasa late game nanti untuk lebih menyala. Lihat pasukan IQ juga telah memberikan fokus terhadap Ciku. Ya, cuba untuk dapatkan tarik di bahagian bawah terlebih dahulu Ciku guys. Blazing Death telah pun digunakan sekarang ni. Kematian yang pertama kepada gold laner pasukan Todak. Walau bagaimanapun mereka berjaya untuk membersihkan kesemua minion dan melambatkan push kepada pasukan RRQ.
Ya, 3 berbalas 1 buat ketika ini. Todak masih lagi mendahului daripada segi ekonomi sebanyak 1,000 gol. Di mana Todak masih lagi perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Rival telah pun dijumpai. Nampak seperti IQ ingin memberikan fokus mereka kepada bahagian EXP. Ya, cuba untuk memberikan tentangan. Vin sangat tebal sebenarnya. Perlukan lebih daripada seorang untuk menjatuhkan pemain ini. Total yang kedua akan ditarik ke bahagian RRQ Hoshi terlebih dahulu. Momo perlu berhati-hati melompat ke belakang. Hanya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Kedudukan pasukan Todak agak sikit jauh ketika ini. Seolah-olah mereka akan membiarkan sahaja pengambilan turtle yang kedua jatuh di tangan RRQ Hoshi. Saya sedikit risau dekat sini. Kombinasi Yubski dan juga Moon seperti sepatutnya membuahkan hasil lebih banyak lagi untuk melakukan pick-off demi pick-off. Tetapi mungkin disebabkan mereka percaya dengan kemampuan pada fasa late game, mereka bermain dengan lebih bersabar. Chiku guys telah menunjukkan diri di bahagian tengah dan di mana terus saja diikuti oleh Skylar. Ya, jadi di mana dengan datangnya Chiku guys ke arah mid lane memberikan peluang kepada pasukan RRQ Hoshi berada dekat bahagian bawah melakukan cutting terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan turret. Sebenarnya ketika ini kalau itu trade yang baik. Kaisar masih lagi satu perkara yang sangat baik memberikan double farm kepada Chiku guys di bahagian bawah dan juga di bahagian tengah dekat sini. Tetapi sekarang ini rival mencari di manakah Skylar memberikan pertahanan kepada mana di bahagian bawah masih lagi berdiri. Ya, mampu untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. White Charge daripada R7 sebentar tadi tidak terkena kepada sasaran. Walaupun kenapa Harip mendapatkan turret terlebih dahulu. Satu lompatan daripada Moon mendapatkan R7 ketika ini. Vin melarikan diri. Skylar dengan adanya Zaman Force memberikan tentangan yang hebat kepada rival ketika ini hanya untuk melarikan diri. Masih lagi berjaya. Momo Black Dragon Form mendapatkan Vin sebentar tadi mencari Clay di bahagian belakang. Cuba untuk mendapatkan satu kill terlebih dahulu. Clay akan ditumpahkan. Momo mengumpul 2 kill yang sangat berharga untuk pasukan Todak. Wow. Momo Sinaga Hitam walaupun terlewat tetapi masih lagi berjaya untuk memberikan impact yang betul-betul penting bagi pasukan Todak sebentar tadi. Tetapi lihat bagaimana pergerakan Todak yang begitu laju terus saja melakukan rotasi kepada bahagian atas untuk memberikan tekanan. R7 wall charge. Chiku tak sempat nak melakukan apa-apa reaksi, terpaksa dikorbankan untuk mendapatkan satu menara. Satu pertahanan yang baik daripada R7 tapi tidak mencukupi. Masih lagi ditumbangkan turretnya di bahagian atas. Turret di bahagian tengah masih lagi teguh berdiri untuk kedua-dua pasukan. Dia katakan permainan yang agak seimbang tetapi pasukan Todak ada sedikit perbezaan gol ketika ini untuk mereka dengan 500 gol. Adakah keadaan ini akan memberikan manfaat kepada pasukan Todak? Tetapi mereka tak boleh untuk melakukan kesilapan sedikit pun sebab kedudukan ekonomi yang sangat-sangat dekat sini. Jadi untuk Yumski, hero mana yang perlu dia ditangkapkan sekarang ni? Adakah Albert, Skylar ataupun Clear kat sini Karakuri? Buat ketika ini fokus lebih lagi kepada Albert. Terutamanya apabila mereka ingin memberikan fokus kepada pengambilan objektif ataupun T5. Tetapi lihat Yumski Sempat untuk menekan Real Manipulation terlebih dahulu tapi itulah satu sedikit pembaziran. Tempest of Blade. Clay akan ditumbangkan terlebih dahulu. Mencari Albert terlebih dahulu. Bagaimana Yumski akan mendapatkan game Momo. Tepat pada waktunya tetapi terpaksa dengan membalas nyawanya sendiri. Dan Albert masih lagi hidup. Walaupun bagaimanapun cuba untuk mendapatkan turtle seterusnya. Ogi Shadow Kill daripada rival. Dia pindahkan kepada turtle. Betapa bijaknya pemain ini. Memberikan tentangan yang hebat kepada Albert terlebih dahulu. Moon terpaksa untuk melarikan diri tapi tidak sempat. Dan menyebabkan bagaimana turtle ini akan dikunci oleh pasukan RRQ Hoshi. kita dapat melihat di mana pasukan Todak seperti berbelah bagi sebentar tadi sana sama ada ingin memberikan fokus kepada turtle ataupun melakukan push di bahagian tengah. Saya pasti kalau mereka bersatu hati sebentar tadi, mereka boleh mendapatkan satu objektif dengan lebih mudah lagi. Walau bagaimanapun sebentar tadi mereka masih lagi memberikan ruang sebesarnya kepada Chiku guys untuk mendapatkan farm. Terutamanya apabila sedikit ketinggalan dekat sini dengan 2 kematian. Ya, dengan ada 2 kematian perlu berhati-hati. Lebih lagi Cikgu guys, sebentar tadi Yumski mungkin akan ada satu sepakan yang akan dikeluarkan tapi itulah kepada Vin terlebih dahulu. Masih lagi kebal, tidak cukup damage yang mereka boleh keluarkan. Datang jemu daripada arah belakang. Yumski terpaksa dikorbankan terlebih dahulu. Vin menerima nasib yang sama tapi Cikgu guys juga terpaksa dikorbankan. Rival dekat arah belakang. Tempest of Blade mendarat, mendapatkan pemain itu iaitu Clay tapi Albert membalas semula dengan kehilangan rival ketika ini. Hanya meninggalkan Momo sahaja untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Masih lagi cuba untuk bertahan walaupun 2 berhadapan dengan 1. Fokus kepada minion sahaja buat ketika ini dan nampaknya Momo masih lagi melakukan tugas dengan cantik. Albert ia terpaksa pulang dengan nyawa setengah telah pun hilang. Kebal, keras dan menyakitkan. Itu dia Momo melakukan pertahanan di bahagian tengah sementara tadi menjaga turret sebagai menatang minyak yang penuh.
Oh, saya katakan walaupun perbezaan level untuk Momo baru level 10 tapi Albert dah level 12. Namun masih lagi boleh untuk menghalau Albert dari perkataan sekarang Ciku guys. Hilang sebentar tadi, terlalu besar damage yang dikeluarkan oleh dua pemain pasukan RRQ. Tapi lihatlah bagaimana pertempuran yang berlaku sebentar tadi. Agak sedikit serabut tapi rival berjaya untuk mendapatkan clear. Tapi Albert tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Dan saya boleh katakan di mana rival dengan Albert, ianya bergantung siapa yang gunakan skill terlebih dahulu akan dijatuhkan dengan lebih mudah lagi. Kembali kepada realiti, kembali kepada masa kini. Pada minit yang 10, 11 berbalas 12. Kali ini pasukan IQ sedikit ke depan dari segi ekonomi sebanyak 1,500 gol. Dan nampaknya ini membenarkan pasukan IQ bermain dengan lebih agresif. Mereka terus sahaja memulakan a lot, mengumpan pasukan Todak untuk hadir kepada kawasan tersebut. Ya, di mana Lord ini akan ditarik terlebih dahulu. Rival berada dekat bahagian bawah, ditemani juga adanya R7 untuk menghalang pergerakan split pushing tersebut. Vin ditarik ke bahagian belakang dan akan dikorbankan. Berita yang baik untuk pasukan Todak ketika ini. Yomski Flicker terpaksa digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ciku guys dengan adanya Blazing Duet menyebabkan Skylar terpaksa mengaktifkan Summon Force hanya untuk melarikan diri sebentar tadi. Sabar sebentar, sekarang ini mereka menang dari segi jumlah. Lot ada, lot boleh diambil dan menjadi fokus untuk pasukan Todak. Tetapi pasti perlu berhati-hati. IQ nampaknya ingin memberikan saingan buat ketika ini. Lord akan ditarik semula ketika ini. Adakah itu pilihan yang terbaik untuk mereka memulakan Lord ini, di mana R7 telah pun tiba. Albert juga berada dekat bahagian belakang. Yumski tiada flicker, jadi pergerakan dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Dia kena berhati-hati kali ini. Ya, masih lagi perlu berhati-hati. Tetapi kita lihat bagaimana begitu sengitnya di antara kedua pasukan untuk game yang kedua buat kali ini. Di mana pasukan IQ juga tak terlalu memberikan komitmen yang terlampau agresif buat masa kini. Dan di mana Todak juga bermain dengan jauh lebih berhati-hati. Kita melihat setup yang jauh lebih cantik. Ya, di mana mereka untuk pasukan RRQ tidak akan membenarkan kelebihan kepada pasukan Todak untuk memulakan lot tersebut. Ingat di mana damage late game, pasukan Todak ada kelebihan dengan adanya Cloud, dengan adanya Link ketika ini. Namun kalau kita perhatikan sekarang ini untuk pasukan Todak, mereka ada sedikit masalah dalam untuk mengambil objektif. Walaupun keadaan sedikit seimbang untuk pasukan RRQ dan juga Todak, tapi dilihatkan RRQ boleh mengawal map dengan lebih baik. Jadi untuk keadaan ini adakah disebabkan Hilda untuk pasukan RRQ Hoshi? Saya rasa ya, disebabkan tak ada masalah untuk membuka map dekat sini. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Syamilo, Todak lebih bersifatkan late game berdasarkan hero mereka. Jadi mereka hanya perlu membeli masa sahaja. Lebih banyak masa, lebih banyak kelebihan kepada pasukan Todak buat masa kini. Dan disebabkan itulah, ini seperti memaksa pasukan RQ untuk mengambil risiko, untuk memaksa teamfight sebenarnya. Lot telah pun dimulakan, tetapi lihat di manakah Ciku dan juga Moon bersedia untuk melakukan serangan hendap. Tetapi Momo, Black Dragon Form telah pun memberikan kacau bilau terhadap formasi IQ. Oh tidak, telah pun ditemui Ciku dan juga Moon. Ya, satu insting yang baik daripada R7 sebentar tadi. Dengan adanya Guardian Barrel menyebabkan mereka berdua diketahui lokasi. Lot ini akan dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan RRQ Hoshi, di mana rival melakukan split pushing dekat bahagian bawah. Trade yang telah pun dikeluarkan. Adakah sempat untuk dia tiba di kawasan neutral objektif ini? Sepertinya tidak. Albert akan mendapatkan lot tersebut. Pertarungan telah pun bermula. Moon akan dikorbankan selaku mangsa yang pertama. Momo akan menjadi mangsa yang kedua ketika ini. Blazing Duet telah pun dikeluarkan. R7 akan ditumbangkan terlebih dahulu. Ogi Shadow Kill tepat pada waktunya ketika mana tiada Wind of Nature untuk tangan Ciku guys. Tapi rival datang tepat pada waktunya. Adakah kill akan didapatkan? Dia berjaya. Tempest of Blade. Adakah itu kill yang kedua akan didapatkan? Ayo Bayaya! Cuba untuk mendapatkan Albert ketika ini. Tapi sedikit berisiko. Dia perlu melarikan diri. Pasukan RRQ ada lot. Tapi movement, pergerakan yang sangat baik. Sangat baik. Satu tangan yang cukup besar sebentar tadi. Tetapi boleh dikatakan pasukan Todak berjaya mendapatkan sedikit kelebihan. Walaupun kalah dari segi timpan. Tetapi Moonnya masih sangat rendah. Adakah sempat untuk mengaktifkan balik nyamunya? Masih lagi ada pasif. Masih lagi terselamat. Dan pasukan RRQ Hoshi akan cuba untuk melakukan push dekat bahagian bawah ini. Albert dia sangat-sangat berani. Dia pergi ke bahagian hadapan walaupun tanpa diawasi. Dan sekarang ini kita lihatkan di bahagian bawah ada satu tekanan yang cukup besar. Momo membuka Black Dragon Farm cari sesuatu. Dia perlu berhati-hati sekarang ni. Dia perlu berhati-hati. Masih lagi ada satu cara untuk mendapatkan Albert terlebih dahulu. Dapatnya. Rival akan menumbangkan Albert. Dalam masa yang sama, Vic juga telah pun dikembangkan ketika ini. Maka Lord akan dibersihkan terlebih dahulu. Peluang masih lagi ada kepada pasukan negara Malaysia. Pasukan Todak melakukan pertahanan dengan sangat-sangat baik. Dan itu sebenarnya kesilapan yang
perlu diambil dengan sebaik yang mungkin oleh pasukan Todak. Ya, dan terutamanya apabila Albert boleh dikatakan terlampau agresif sebentar tadi, seorang diri di bahagian hadapan telah pun didenda oleh pasukan Todak. Sekarang ini peluang daripada pasukan Todak untuk mendapatkan kawalan map semula dan di mana mungkin bersedia untuk melakukan ambush terhadap pasukan IQ, tetapi kita kena berikan tanda hormat kepada map awareness daripada pasukan IQ. Benar, map awareness mereka sangat-sangat baik sehingga membuatkan Albert boleh pergi ke bahagian hadapan. Dia hanya terperangkap disebabkan ada pemain pasukan Todak berada di bahagian belakang. Namun kalau kita lihat sekarang ini tendangan pada R7 di mana R7 sangat-sangat mengganggu. Dia selalu membuka map untuk memastikan pasukan Todak tidak berjaya menghasilkan satu ambush yang baik di bahagian belakang. Ya. Jadi pengetahuan yang baik sebenarnya, info yang baik untuk pasukan RRQ. Ada lagi The Way of Dragon untuk Yumski ketika ini. Jadi mereka boleh paksa dekat bahagian team fight, tapi dalam masa yang sama mereka juga sebenarnya Karakuri sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, tetapi kita perlu ingatkan dekat sini kedua pasukan mempunyai kemampuan untuk melakukan split pushing dekat sini, dan di mana Todak dengan ada sedikit kelebihan dekat sini boleh memaksa pasukan IQ untuk berpecah belah, tetapi Moon telah pun dijumpai. Ya, itu pancingan sebenarnya tapi agak sedikit berbahaya. Cuba untuk dapatkan Skylar, berjaya sekurang-kurangnya menghilangkan Purify. Moon akan ditumbangkan terlebih dahulu. Skylar masih lagi terselamat sebentar tadi. Jadi untuk pasukan Todak bukanlah berita yang baik kepada mereka. Mereka perlu pulang terlebih dahulu. R7 tepat pada waktunya untuk mengaktifkan White Charge, tapi Albert yang masa sangat rendah ketika ini. Momo Black Dragon Form telah pun diaktifkan terlebih dahulu, tapi pasukan RRQ tidak mahu melakukan team fight, tidak mahu ingin teruskan pergaduhan. Mereka akan pulang terlebih dahulu. Disebabkan rival tiada Tempest of Blade, Black Dragon Form telah pun digunakan untuk menyelamatkan keadaan. Skill set yang besar membenarkan pasukan IQ terus sahaja memaksa lot ini, tetapi Yumski membuka map, menendang. Ya, cuba untuk tendangkan Vin terlebih dahulu. Adakah Vin akan dikorbankan? Masih lagi tidak, masih lagi selamat. Tapi rival dekat arah belakang mendapatkan kill ataupun tidak sebenarnya. Ya, dia dapatkan Vin terlebih dahulu. Tempest of Blade telah pun dikeluarkan, tapi lihatlah dengan damage yang lebih besar untuk pasukan RRQ ketika ini. Ciku guys, Blazing 2 di arah belakang, tapi tak cukup untuk menghentikan semua pemain. Dia hanya mendapatkan satu, tapi cukup untuk melambatkan pergerakan pengambilan lot oleh pasukan RRQ Hoshi. Dua balapan dengan tiga buat ketika ini Todak memilih untuk memberikan tekanan kepada bahagian laning. Skylar. Alamak Skylar sekarang ni berhadapan dengan Ciku guys. Terlebih dahulu basic attack berlawan dengan skill. Adakah siapa yang akan menang? Jawapannya Skylar yang berada di bahagian hadapan terlebih dahulu. Dan Ciku guys, tiadanya Blazing Duet sebentar tadi menyukarkan 1 lawan 1. Moon. Adakah kamu akan mendapatkannya? Tapi tidak. Albert lebih pantas untuk mengaktifkan Retribution. Dalam masa yang sama, Moon juga terpaksa dikorbankan sebentar tadi. 1-1 untuk pasukan Todak sebenarnya. Telah pun ditumbangkan. Ada prediction yang dikeluarkan oleh Moon sebentar tadi untuk mencuri lot tersebut, tapi disebabkan ada 3 orang pemain dekat situ. Adakah perkara yang berbaloi untuk mengorbankan diri tapi tidak mendapatkan lot dekat sini bagi pasukan Todak? Saya rasa ini masih lagi berbaloi disebabkan terpaksa melakukan cubaan tersebut. Kerana jika mereka boleh mendapatkan lot ini, Luminous Lot, mereka boleh melakukan push dengan lebih mudah lagi. Terutamanya sekarang ini keadaan yang cukup seimbang. Lihat daripada segi kill, 19 berbalas 22. Lot boleh menjadi perkara yang membezakan kemenangan ataupun kekalahan. Nasib baik sebentar tadi rival sempat untuk melompat ke dinding terlebih dahulu. Kalau tidak mungkin akan menjadi mangsa yang sangat-sangat mudah sebenarnya untuk R7 ketika menggunakan emblem high and dry. Mudah kepada pemain itu mengeluarkan damage yang besar, tapi Vin mengetuk terlebih dahulu. Ciku guys di arah belakang masih lagi terselamat, cumanya dia perlu pulang terlebih dahulu ketika ini. Terpaksa pulang dan sekarang ini Todak terpaksa melakukan pertahanan. Albert mencari rival di bahagian belakang tetapi fokus pada bahagian tengah. Ya, mereka perlu melakukan pertahanan ketika ini. Rival yang masih sangat rendah perlu melarikan diri. Masih lagi selamat Vin. Sebentar tadi telah dikorbankan. Dari duet. Ciku di arah belakang. Cuba untuk mendapatkan satu pemain terlebih dahulu. Wind of Nature. Tak sempat untuk mendapatkan Clay. Satu lagi hit diperlukan. Tapi masih lagi terselamat. Momo terperangkap ketika ini. Wild Charge. Besar damage-nya. R7 akan mengunci satu lagi kill. 1-1 sebentar tadi dan Clay masih lagi selamat. Satu inhibitor telah pun dijatuhkan untuk pasukan Todak. Sekarang ini mereka perlu kontes untuk lot yang seterusnya pada minit yang ke-20. Di mana sekarang ini kita melihat IQ jauh meninggalkan sahabat petai Albert telah pun ditendang oleh Yumski. Ya, mudah yang dipancing. Yumski perlu berhati-hati ketika ini. Ada lagi The Way of Dragon boleh digunakan. Albert hanya memancing sahaja pergerakannya.
Jadi untuk pasukan Todak, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight ketika ini, Kak Kuri. Ya, mungkin mereka terpaksa memberikan fokus lebih lagi kepada lane control, lebih lagi untuk melakukan split pushing dekat sini. Ya. Saya rasa antara perkara yang terbaik dekat sini adalah rival mengumpan Albert untuk datang melakukan pertahanan, kemudian memenangi one by one fight tersebut. Dan ini akan memberikan advantage yang besar. Tetapi lihat bagaimana pasukan IQ tak akan membenarkan perkara tersebut untuk berlaku dengan begitu mudah. Mereka menugaskan R7 untuk melakukan pertahanan lane. Siapakah klip player yang perlu ditangkap oleh pasukan Todak sekarang ini? Adakah dia miss delay di bahagian belakang ataupun gangguan yang secara terus-menerus dilakukan oleh R7 dan juga Vin yang membuatkan pasukan Todak agak sedikit sukar untuk menakluk kawasan team fight? Bagi pendapat saya, lebih lagi memberikan fokus kepada damage dealer terlebih dahulu, di mana pasukan Todak lincah untuk bergerak ke sana ke sini. Micro skill yang agak tinggi untuk melakukan joking, tak ada masalah untuk mengelak daripada skill set daripada frontliner seperti R7 dan juga V. Tetapi damage dealer pasukan IQ yang gemar menyembunyikan diri, timing yang sempurna, menyukakan kadang untuk menangkap mereka adalah masalah yang jauh lebih besar. Lot telah pun dimulakan, Yumski membuka map. Ya, ini lot yang ketiga terlebih dahulu, Yumski. Tidak ada lagi power of finance daripada Win ketika ini. Ada satu berita yang baik untuk pasukan Todak terlebih dahulu. Kedudukan Moon tidak boleh dijumpai. Itu akan menjadi satu titik kecemerlangan untuk pasukan Todak memulakan team fight. Tapi Yumski akan menadah semua damage yang dikeluarkan oleh pasukan RRQ terlebih dahulu. Seperti tidak dihiraukan pergerakan mereka. Moon di arah belakang. Clay tahu pergerakannya. Dia perlu berhati-hati. Tapi Moon hampir untuk ditangkap. Tapi Ciku guys, nyawa sangat rendah ketika ini. R7 juga nyawa yang lebih tidak tempat rival mengaktifkan Temple of Blade. Dia akan ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi Moon akan membalaskan kill tersebut di mana menjatuhkan R7. Albert daripada arah belakang atau arah semak sebenarnya untuk memberikan kejutan kepada Moon. Adakah Moon akan menjadi mangsa? Jawapannya tidak. Masih lagi terselamat ketika ini. Tapi Clay flicker ke hadapan untuk menjatuhkan Moon terlebih dahulu. Hanya untuk melarikan diri. Real manipulation juga telah pun dikeluarkan. Tiada cara untuk Moon sebenarnya sebentar tadi. Tapi Vin yang sangat rendah ketika ini. Tapi mengejar Yumski terlebih dahulu. Adakah dia berjaya untuk mendapatkannya? Jawapannya tidak. Tapi untuk Vin, adakah dia akan dikorbankan? Momo, Ciku guys, nyawa sangat rendah. Momo hampir untuk dikorbankan tapi masih lagi mampu untuk mendapatkan Vin. Tapi Ciku guys, tolonglah hidup. Dan dia berjaya. Lot akan diberikan kepada RRQ ketika ini. Pertahanan perlu dilakukan sekali lagi oleh pasukan Todak. Pertahanan perlu dilakukan, tetapi dengan ketiadaan dua inhibitor dekat sini, satu perkara yang cukup sukar untuk dilaksanakan, terutamanya apabila berhadapan dengan serangan daripada pasukan RRQ. Ya, Yumski belum hati sekarang ni. Satu lagi sepakan yang kurang baik sebenarnya. Rival cuba untuk mencari dekat bahagian belakang. Cuba untuk dapatkan clear terlebih dahulu. Momo mengaktifkan Black Dragon Form. Ciku juga menggunakan Blazing Duet. Tiada yang terkorban untuk pasukan RRQ. Berita yang buruk untuk pasukan Todak ketika ini. Dan terus sahaja Skylar memberikan satu lagi continuous damage kepada pasukan Todak. Hanya untuk melenggahkan mereka untuk langkah pertahanan. Lot tiba di bahagian tengah ketika ini. Pintu terbentang luas. Tapi ini adalah 5 berhadapan dengan 4. Peluang tinggi untuk Todak melakukan pertahanan. Skylar terpaksa pulang jadi 5 berhadapan dengan 3. Lot ini mungkin akan dipastikan, tetapi Albert masuk. Albert masuk dekat bahagian belakang. Hampir untuk mendapatkan main tapi tidak berjaya sebenarnya. Pertahanan yang masih lagi berbisa. Boleh menarik nafas lega kita sebenarnya, para caster. Disebabkan menang daripada segi jumlah, disebabkan menang daripada segi poking damage sebentar tadi, mereka berjaya untuk membeli masa. Tetapi situasi masih lagi tak berubah buat ketika ini. RRQ, pertahanan mereka masih lagi berdiri. Manakala Todak boleh dikatakan teluk di hujung tanduk buat ketika ini. Telur di hujung tanduk untuk pasukan Todak sebenarnya. Dan kita boleh katakan untuk pasukan Todak, mereka perlu berhati-hati ketika ini. Satu kesilapan akan memberikan satu impak negatif yang sangat besar. Kena ingat 23 minit permainan. Response time akan menjadi lebih daripada seminit. Jadi setiap pick-off, setiap team fight yang ingin dilakukan perlu diambil kira terlebih dahulu sama ada boleh membuahkan hasil ataupun tidak. Ya benar. Dan sekarang ini untuk pasukan Todak, mereka memang tak ada pintu masuk sekarang, tapi mereka masih lagi boleh melakukan pertahanan disebabkan adanya Ciku. Dengan adanya Kadita yang dipakai oleh Moon, cuma mereka perlu jaga posisi. Bagi pendapat saya, setup yang mudah boleh dilakukan sebab sisi banyak sebenarnya untuk pasukan Todak. Satu pick off yang penting boleh menebalikkan meja untuk perlawanan kali ini. Yang ini saya cukup setuju. Tetapi Yumski, berapa kali kita melihat tendangan beliau tersalah sasarannya. Dan di mana flanking yang cuba ingin dilakukan oleh Moon. Tetapi sering kali disedari oleh RQ, terutamanya daripada R7 dekat sini. Jadi mungkin Todak perlu menukar sedikit corak pergerakan mereka yang tak boleh nak didangkakan oleh pasukan RQ. Perlu dilakukan. Ya, sebenarnya kalau kita saksikan untuk daripada R7 sendiri sebenarnya, 2 Blade of Despair
telah pun disiapkan oleh pemain ini. Sememangnya logik, satu tamparan daripada Power of Nature menyebabkan rival sebentar tadi separuh nyawa hilang. Even sampai late game sekalipun, R7 masih lagi boleh mengeluarkan damage cukup tinggi. Apabila dia menggunakan wild charge, Ciku boleh dikorbankan sebegitu saja. Jadi tak boleh nak pandang enteng juga apabila Grog telah guna pakai di bahagian hadapan secara bersorangan. Wild charge yang sangat-sangat besar damage dia perlu untuk diberikan fokus, terutamanya untuk hero-hero damage dia bagi pasukan Todak. Dan sekarang ni apabila telah pun mencapai 25 minit, saya pasti di mana sikit sukar untuk mereka mendapatkan loss serta-merta. Pasti ini hanyalah umpan sahaja. Momo ada untuk memberikan informasi. Jom kita melihat adakah Todak akan melakukan rotasi kepada kawasan tersebut ataupun tidak. Dan nampaknya ya, terus sahaja di reset. Tetapi lihat bagaimana pasukan Todak telah pun menyesuaikan diri untuk melakukan pick off dekat sini. Nampaknya mereka ingin mendapatkan R7. Ya, cuba untuk dapatkan R7 tapi terlebih dahulu white chance dikeluarkan oleh pemain ini hanya untuk melarikan diri, melengahkan pergerakan pasukan Todak. Jadi mereka sedar mereka perlu berundur terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana satu kampung datang untuk memberikan kejutan kepada pasukan Todak. Sepakan daripada Yumski sebentar tadi hanya untuk melengahkan Yumski dengan adanya Blazing Duet di arah belakang. Damage yang besar telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Ogi Shadow Kill kena oleh Ciku guys. Lenyap dalam sekelip mata di mana dia berseorangan sebentar tadi. Yumski telah pun diketahui kedudukannya. Pasukan Todak kehilangan satu damage dealer yang penting untuk mereka. Tendangan kena kepada Skylar tapi tiada follow up sekali lagi. Ingin melakukan serangan tetapi mereka yang tertangkap. Moon perlu berhati-hati dekat sini. Dia tak boleh nak melarikan diri. Kali kedua serangan telah pun digagalkan oleh pasukan RRQ. Hilang dua ahli pasukan. Tetapi lihat timer untuk hidup semula mencapai 1 minit. Peluang besar untuk RRQ untuk menghabiskan game. Mereka terus mengejar rival. Rival ada masa untuk membeli Winter Truncheon. Cuba untuk melarikan diri tapi tak sempat. Ada 4 pemain pasukan RRQ untuk memberikan roadblock, memberikan sekatan kepada rival. Terlebih dahulu Momo menggunakan Black Dragonfall tapi dia hilang di udara sebentar tadi. Dia tak boleh lakukan apa-apa. Satu lagi kill didapatkan oleh pasukan RRQ sebelum mereka tamatkan game yang kedua. 2-0 seperti apa yang berlaku pada hari semalam. Sekali